Republik Indonesia ialah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia dan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk seramai 230 juta orang pada tahun 2010. Jakarta merupakan ibu negara dan bandar terbesar di Indonesia. Indonesia mempunyai sumber semula jadi yang besar, termasuk minyak mentah, gas asli, timah, tembaga dan sebagainya. Negara ini juga merupakan pengeksport minyak sawit dan pengeksport gas asli yang kedua terbesar di dunia. Pembangunan sering dirujuk sebagai kualiti hidup atau quality of life. Ia merupakan satu proses yang menyeluruh dengan membawa kesan atau perubahan ke arah yang lebih baik dalam jangka masa panjang. Walaupun kaya dengan sumber alam dan manusia, namun terdapat 3 masalah utama yang dikenal pasti menjadi halangan pembangunan di Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan suatu isu yang bersifat sejagat dan menjadi halangan kepada pembangunan Indonesia. Di negara-negara sedang membangun, kemiskinan dikaitkan dengan kekurangan keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lain untuk meneruskan kelangsungan hidup. Menurut Perangkaan Badan Pusat Statistik Indonesia 2011, jumlah orang miskin di Indonesia adalah sebanyak 30 juta orang daripada jumlah keseluruhan penduduk Indonesia iaitu 237 juta orang. Usaha menurunkan kadar kemiskinan telah bermula pada awal tahun 1970, antaranya melalui bayaran gaji dinaikkan, kenaikan dalam nilai tukaran harga makanan, pelaksanaan skim bantuan seperti bantuan langsung tunai, biaya operasional sekolah dan kebijakan beras untuk masyarakat miskin. Namun, usaha tersebut adalah kurang berjaya kerana masalah kemiskinan adalah berbeza-beza mengikut wilayah di Indonesia. Keadaan kemiskinan di Indonesia semakin serius apabila krisis ekonomi melanda pada tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi pada ketika itu dapat memulihkan krisis ekonomi yang terjadi, namun masih sukar dalam mengatasi masalah kemiskinan penduduk. Faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah tahap pendidikan yang rendah yang menyebabkan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Fenomena kanak-kanak bekerja pada usia yang awal iaitu dari umur 5 tahun hingga 16 tahun kerana sebahagian besar daripada keluarga miskin tidak mampu membiayai anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah hanya boleh didapati di bandar-bandar besar seperti Jakarta dan Bandung. Kesannya, sebahagian besar keluarga di luar bandar terpaksa berhijrah ke bandar untuk mendapatkan pendidikan sehingga akhirnya dilanda dengan kemiskinan apabila sukar menyesuaikan diri dengan kehidupan bandar. Sesungguhnya, kemiskinan bukanlah persoalan baru dan ia merupakan masalah global yang menjadi halangan kepada pembangunan Indonesia. Di samping itu, fenomena penghijrahan desa ke bandar juga cenderung membawa kemiskinan luar bandar ke bandar dan menyumbang kepada kemiskinan bandar kerana mewujudkan pengangguran. Menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah pengangguran di Indonesia pada Ogos 2013 telah meningkat kepada 7.39 juta orang daripada Ogos 2012 hanya sebanyak 7.24 juta orang. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering dilanda bencana alam, iaitu suatu bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam dan memberi kesan besar kepada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga harta benda. Antara bencana alam yang pernah berlaku di Indonesia adalah seperti gunung berapi, banjir, gempa bumi, tsunami dan sebagainya, yang mana bencana alam ini menjadi halangan terhadap pembangunan di negara ini. Daripada kesemua bencana alam tersebut, gempa bumi dilihat paling kerap berlaku di Indonesia. Gempa bumi merupakan suatu fenomena pergerakan permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan yang mengejut di bawah permukaan bumi yang berbatu. Pergerakan tersebut kemudiannya menghasilkan tenaga, seterusnya ia disalurkan ke permukaan bumi
dan menyebabkan gelombang gempa bumi berlaku. Antara kejadian gempa bumi yang menghalang pembangunan di Indonesia ialah gempa bumi Yogyakarta yang berlaku pada 27 Mei 2006. Gempa bumi ini telah menggegarkan daerah tersebut selama 57 saat dengan kekuatan 5.9 skala Richter. Kesan kejadian gempa bumi tersebut telah mengorbankan mangsa seramai 6,234 orang, lebih 200,000 orang kehilangan tempat dan banyak bangunan serta kemudahan awam yang ranap sama sekali. Seterusnya, gunung berapi juga dilihat kerap berlaku di Indonesia. Di Indonesia, kebanyakan gunung berapinya masih aktif walaupun ada yang telah pendam lamanya. Antara gunung berapi yang aktif meletus sejak kebelakangan ini ialah Gunung Sinabung. Gunung Sinabung merupakan sebuah gunung berapi yang terletak di dataran tinggi Karo, Sumatera Utara. Gunung ini meletus pada September 2013 dan berlangsung hingga Januari 2014. Kesan daripada letusan ini, seramai 14 orang terkorban, manakala lebih 30,000 orang terpaksa berpindah dari kediaman masing-masing. Malah, asap tebal menyelubungi kawasan yang berdekatan dengan gunung tersebut telah menimbulkan masalah kesihatan dalam kalangan masyarakat dan membantutkan aktiviti ekonomi sekitar. Selain itu, tsunami juga antara bencana alam yang pernah melanda Indonesia dan daerah yang terjejas teruk akibat bencana ini ialah Aceh. Tsunami merupakan ombak besar yang disebabkan oleh gempa bumi ataupun letupan gunung berapi di bawah laut. Pada 26 Disember 2004, satu gempa bumi yang kuat telah berlaku di Lautan Hindi iaitu kira-kira 160 km sebelah pantai barat Aceh dengan kedalam 10 km dari dasar laut. Kejadian gempa ini yang berukuran 9 skala Richter yang berlaku sekitar pukul 8.59 pagi waktu Malaysia telah menyebabkan ombak tsunami berlaku sehingga mencapai ketinggian 10 meter dan akhirnya meranapkan hampir keseluruhan daerah Aceh tersebut melalui hempasan ombak yang dahsyat ini. Kesan tsunami ini juga telah mengorbankan banyak mangsa iaitu di Indonesia sahaja. Angka korban yang disahkan sahaja adalah seramai 127,000 orang dan mangsa lain dikuatiri terkorban adalah seramai 220,000 orang. Dianggarkan juga seramai 617 orang mangsa telah kehilangan tempat tinggal serta semua kemudahan awam turut rosak sama sekali. Berdasarkan ketiga-tiga bencana alam ini yang melanda Indonesia, maka faktor penyebab paling dominan yang boleh dikaitkan dengannya ialah faktor fizikal. Kedudukan Indonesia yang terletak di lingkaran api Pasifik iaitu kawasan yang aktif pergerakan antara plat menyebabkan ia berpotensi tinggi untuk berlaku aktiviti semula jadi di perut bumi. Disebabkan itu, hampir setiap tahun kita akan mendengar berita mengenai kejadian gempa bumi dan letusan gunung berapi yang melanda negara ini akibat daripada pergerakan tersebut. Dan secara langsung, bencana alam yang berlaku ini boleh menghalang kepada pembangunan di negara pemiliknya, iaitu Indonesia. Indonesia merupakan salah sebuah negara di Asia Tenggara yang mengalami masalah lebihan penduduk selain daripada Thailand, Kemboja, Vietnam, Laos dan Filipina. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia adalah sebanyak 237 juta orang. Lebihan penduduk ialah jumlah penduduk melebihi kemampuan penawaran sumber yang ada dalam sesebuah negara. Dengan erti kata lain, sumber terhad sedangkan jumlah penduduknya adalah ramai. Oleh itu, kadar kelahiran yang tinggi merupakan antara faktor penyebab berlakunya peningkatan yang ketara dalam pertumbuhan penduduk bagi negara Indonesia. Hal ini sedemikian kerana tahap pendidikan yang rendah dalam kalangan penduduk Indonesia menyebabkan langkah perancangan keluarga tidak begitu berkesan. Kadar fertiliti yang tinggi turut menyebabkan meningkatnya kadar kelahiran. Kadar fertiliti yang tinggi berpunca daripada amalan perkahwinan di usia muda. Selain itu, penurunan kadar kematian juga turut menjadi punca mengapa berlakunya lebihan penduduk di Indonesia. Secara relatifnya, apabila kadar kematian semakin kurang, maka kadar kelahiran akan meningkat.
Teknologi yang mundur menyebabkan penerokaan sumber alam tidak cekap dan penggunaan sumber alam yang ada, khususnya sumber berkualiti, menjadi tidak sempurna. Kesannya, sumber alam hanya tinggal sebagai stok sumber sahaja. Ini menyebabkan penduduk terus berada dalam keadaan kemiskinan, kedaifan, kemunduran, taraf dan kualiti hidup yang rendah. Kesannya seterusnya, migrasi antarabangsa ke Malaysia telah berlaku apabila peluang pekerjaan tidak dapat menampung lebihan penduduk. Oleh itu, lebihan penduduk merupakan halangan kepada pembangunan di Indonesia. Terdapat beberapa langkah yang dikenal pasti bagi mengatasi masalah yang memberi kesan negatif kepada pembangunan di Indonesia. Antaranya ialah melaksanakan dasar saiz keluarga kecil. Polisi ini mengehadkan satu pasangan hanya boleh memiliki seorang anak sahaja. Pelbagai insentif juga diberikan kepada keluarga yang memiliki seorang anak, seperti keutamaan untuk diberi pendidikan percuma, kemudahan atau subsidi rawatan percuma dan sebagainya. Di samping itu, Indonesia juga boleh melakukan program transmigrasi bagi mengurangkan tekanan penduduk di Pulau Jawa ke Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Selain itu, kerajaan juga perlu mencipta lebih banyak peluang pekerjaan bagi mengatasi masalah pengangguran yang serius. Peluang pekerjaan ini perlulah diwujudkan dalam pelbagai sektor dengan melibatkan pelbagai lapisan penduduk. Kerajaan juga perlu meningkatkan akses penduduk miskin kepada perkhidmatan asas seperti pendidikan, kesihatan, prasarana awam dan sebagainya. Dengan jumlah penduduk yang ramai, kerajaan haruslah mengambil inisiatif untuk memperbanyakkan kemudahan asas supaya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di samping meningkatkan taraf hidup mereka. Tuntasnya, semua pihak, terutamanya kerajaan Indonesia, harus memainkan peranan aktif dan komprehensif bagi menangani masalah dan halangan yang membantutkan pembangunan di negara Indonesia. Diharapkan, langkah dan strategi yang dilaksanakan secara menyeluruh dapat meningkatkan pertumbuhan dan membawa pembangunan pesat di Indonesia.